berpuluh-puluh aduan rungutan penduduk-penduduk, termasuk satu kertas yang dimajukan pada saya, Pangsapuri Putra Damai, untuk rakyat Putrajaya yang marhain. Ada datang sini, saya akan berikan Anda satu janji daripada calon Putrajaya. Luas rumah hanya 650 kaki persegi. Adakah ini rumah untuk burung ataupun rumah untuk orang? Nabi SAW menyebut satu daripada tanda manusia itu bahagia ialah antaranya al-baitul wasi', rumah yang selesa. Adakah bumi Malaysia terlalu sempit sehingga rakyatnya harus hidup bersekali dengan istrinya, anak-anaknya dalam sebuah rumah sesempit itu? Ini pertanyaan saya kepada Barisan Nasional. Sewanya dikenakan RM350 untuk kaki tangan Perbadanan Putrajaya dan juga perkhidmatan bas Putrajaya. Untuk orang biasa miskin RM500. Dari segi peratusannya lebih daripada 1%. Bagi rumah biasa RM450,000 nilai, sewanya RM1,700, bermakna 0,75%. Kalau kita menang Putrajaya yang kaya raya menggunakan uang Petronas, Putrajaya Holding dimiliki oleh Petronas dan Khazanah, saya boleh katakan pada anda penghuni Pangsapuri ini, RM350 saya turun pada RM250. Yang RM500 turun pada RM350. Bermakna 0,5%. Bukan sebarang turun. Saya dah kira berdasarkan ratio sewa yang normal. Ada orang yang setelah menyewa dan dia bukan kaki tangan kerajaan. Ini pada pendapat saya, kalau tuan-tuan mau beli, patut dijual sewa beli pada tuan-tuan. KSN bila saya diwar-warkan jadi calon, telah umumkan nak bina 10,000 unit rumah untuk kaki tangan awam kerajaan. Tolonglah kira tuan KSN yang dah queue kategori D ke bawah 16,000, yang nak dibuat hanya 10,000 dan harganya 120,000 hingga 150,000 selepas diskaun. Saya memberikan satu catatan. Kita ada tanah yang lebih murah di Bukit Damar dengan nilai yang sekarang RM50 satu kaki persegi. Tanah Perisil 11 sekarang dinilai RM150 satu kaki persegi. Semasa ladang padang perang besar diambil alih dulu, dia baru RM1.30 satu kaki persegi. Kenapa bila kita nak buat rumah untuk kaki tangan kita sendiri, kita naikkan nilai itu sebegitu tinggi? Kenapa kita tak gunakan nilai yang lebih munasabah? Kalau kita jualkan tanah Perisil 11 RM150 satu kaki persegi, kita beli tanah di Bukit Damar RM50 satu kaki persegi, dengan peruntukan 2 bilion yang disebut oleh KSN itu, kita boleh membina 20,000 unit rumah dengan keluasan 1,000 kaki persegi. Boleh saya jadi ahli parlimen Putrajaya? Dia kata kita idam Putrajaya kerana nakkan bangunan besarnya. Wartawan kata sekarang PAS dulu, Presiden PAS kata nak lelong mahlikai Perdana Menteri. Sekarang ahli PAS datang nak bertanding menang-menang Putrajaya. Macam mana ni? Kita bukan nak bangunannya, kita nakkan pusat kuasa.
Kalau pusat kuasa itu duduk di pusat Tun Mahathir sekalipun saya pergi ke situ. Bukan kerana bangunan mahligai-mahligainya. Kalau tak ada mahligai sekalipun duduk dalam Selat Melaka, ke Selat Melaka lah. Kalau saya ditakdirkan diputuskan oleh parti untuk menyelaminya, saya akan selam sampai ke Selat Melaka. Saya tanya pegawai, kenapa sekarang anda tidak takut? Jawapan dia bila Datuk Seri Najib Okim keluar barisan, masuk pakatan, mereka kata itu tanda kerajaan Barisan Nasional sudah akan lengkap. Keyakinan mereka pada pakatan bertambah. Dosa-dosa mereka sangat banyak. Sekarang saya terima berbagai-bagai kertas mendedahkan dosa Barisan Nasional. Tak ada masa pula saya nak cerita satu-satu. Ringkas cerita, kita bentuk kerajaan baru, kita buat satu Suruhanjaya, semua dosa Barisan Nasional kita suruh Suruhanjaya ini sejahtera. Kita nak ambil Putrajaya bukan kerana nak kuasa semata-mata. Nak kuasa untuk melaksanakan kebaikan dalam negara. Apa jaminan PAS Pakatan Rakyat kalau kita menang terhadap agensi-agensi penguat kuasa seperti SPRM? Saya agak mengurusi dia boleh hadir solat Jumaat yang pertama Tuan Haji Ni Aziz lepas 6 bulan di Masjid Putrajaya. Dengar khutbah tu, insyaAllah semua orang akan jadi baik. Tolong umum juga ada seorang budak yang sebuah perempuan OPU, kaki tangan kehilangan ibunya, sedang menangis di tepi kedai makan menunggu ibunya. Siapa ni? Mak dia kena pergi tengok anak dia. Agensi penguat kuasa, polis, SPRM, audit, peguam negara tidak akan pastikan mereka melaksanakan tugas dengan bebas dan kesan untuk membentuk sebuah kerajaan bersih di negara kita. Orang kata Putrajaya selamat. Bendera PAS letak pukul 2 pagi, pukul 3 tak ada. Bendera BN berkeba bukan main nanti. Selamat apa je. Nak sewa dewan BN, dia kata kuat 2/3 dapat sokong. Nak sewa dewan, nak ceramah, nak kuliah, tak boleh. Pegawai-pegawai kaki tangan dihukum. Sekolah taska pun dijadikan pusat kempen. Sudah 5 tahun kempen BN, pangkat BN. Tuan Malaysia, saya kira Datuk Najib dia tahu apa jadi macam mana nak bilang. Seluruh dunia setakat saya tahu bilang 1 ibu jari. Sebab itu kalau kita kata S, ibu jari, ini 1. Ini jari 2 dah. Tu Malaysia. Orang Malaysia mesti jari ni. Macam mana dia boleh silap-silap? Kalau jari pun tak pandai bilang macam mana nak jaga Rosmah, nak jaga negara, nak jaga lembu, nak jaga itu, nak jaga cincin, nak jaga macam mana? 2 tahun kita cincin tak habis. 15 tahun cerita seks lucah tak habis. Wawasan 20, 30 tahun saja lagi. All this nonsense. Politik budak-budak macam ini, politik hina-hina, politik caci maki, fitnah ini, insya-Allah garis sempadannya adalah 5 Mei 2013. Tun Mahathir komen saya, Usam tak ada menang bentuk kerajaan lagi, dia dah tak benarkan saya bersuara. Amboi.
pandai pusing tunnya. Bila Tun Mahathir kata ugut rakyat Malaysia, kalau Lim Kit Siang menang di Jalan Patah, negara huru-hara. Saya kata Tun Mahathir bukan Nabi. Macam mana dia tahu 6 hari bulan nak huru-hara kalau bukan dia yang buat? Kalau bukan Najib yang ngaturkan, kalau bukan Muhyiddin yang ngaturkan, macam mana dia dah boleh tahu 6 hari bulan ada huru-hara? Barisan Nasional yang cuba merancang perkara ini. Tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bagaimana pandai Anda merancang, Allah bersama dengan rakyat Bahrain yang telah menderita sekian lama, dan dosa-dosa kamu yang terlalu banyak, Allah berikan kemenangan kepada rakyat Malaysia. Dia buat pilihan raya hari Ahad. Hari Ahad Kelantan, Terengganu, Kedah tak cuti. Otak apa macam ni, Wan Malaysia apa ni? Tok Buni Aziz hari ni buat keputusan hari Ahad depan Kelantan cuti. Saya beritahu Tok Guru cuti 3 hari tu. Tok Guru tanya balik saya, pasal apa? Malaysia nak bentuk kerajaan baru, relax sikit. InsyaAllah. Tok Guru kata tak apalah misalnya. Jadi cuti pilihan raya pun tak kerti nak atur bila SPR. Sebut SPRM ni ada satu cerita. Seorang calon UMNO di Kedah. Dia dipilih jadi calon. Kena isi borang SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Pembantu dia bawa. Pembantu dia pun kurang fasih juga. Dia kata, Haji, borang SPR yang dah sampai, kena isi sekarang juga. Pension terus dia. Dia ada isi borang Pilihan Raya. Pembantu dia kata borang SPR yang pension. Maknanya apa? Maknanya pemimpin UMNO dia fobia dengan siasatan-siasatan macam itu. Baik, lainlah calon UMNO. Fresh faces, muka baru. 40%, 40 kata. Siapa dia? JJ paling romping. JJ muka baru. Ali Rostam muka baru. Pak Cik Isa Samad. Zul Timbalan Ibrahim Malik. Zul Ibrahim Malik macam mana? Ibrahim Ali muka lama, Zul muka baru. Transformasi. Ibrahim Ali kata saya tak kisah saya dah bertanding. Tapi yang Timbalan saya bertanding, saya tak bertanding tu apa hal? Lalu setakat petang tadi, mengikut maklumat yang saya terima, Datuk Ibrahim Ali akan bertanding calon bebas Parlimen Pasir Ris dan Dun Pangkalan Pasir. Kemudian dia akan letak adik dia bertanding calon bebas Dun Ceto. Dan seorang lagi kawan dia calon bebas di Dun Tendung. Saya cadangkan letak calon bebas seluruh negara. Dan Tun Mahathir penasihat. Jadi penasihat pun kena tanding calon bebas juga. Maknanya apa kelam kabut, saudara-saudara semua? Datuk Syarif Omar yang dulu dijanjikan bertanding semula di Tasik Gelungur, malam tadi dia himpun pengikut dia 1,000 orang lebih. Apa ucapan dia yang terakhir sekali? Kali ini kita koyak Barisan Nasional. Kalau orang macam Datuk Syarif Omar nak koyak BN kita ni apa lagi? Besok saya akan jumpa beberapa tokoh UMNO daripada satu negeri saya tak nak sebut.
Mereka request nak jumpa saya, nak membantu pandai dah selesai. Astro Awani dah siarkan tadi berita. Sudah agak lemah sikit. Tak apa. Maknanya orang dah tahu BN UMNO akan kalah, insyaAllah. Calon-calon dia sendiri pun dah tak ada keyakinan. Baik, apa yang kita nak buat dengan kuasa kita? Di Putrajaya, tuan-tuan, rakan-rakan saya di Putrajaya, jusa-jusa yang kena beku. Saya pun tahu ada jusa kena beku. Tak apa, ya memang. Kita kontak lepas ni. Nanti kalau menang saya adjust macam mana bagi. Banyak masalah. Gunan kata tak ada masalah. Saya kata banyak masalah. Saya terlupa nak cerita. Saya minum di food court Presin 8 pagi semalam. Tiba-tiba pakcik datang. Satu pakcik datang terus menangis. Pasal bukan nangis, gelisah, tak boleh bercakap. Dah relax, duduk, apa pasal? Saya terharu Datuk datang sini. Saya dah lama kena tindas Barisan Nasional. Pegawai Kakitan Kerajaan memang kena tindas. Kita dah bosan di Kongkong. Kita nak masyarakat baru yang merdeka. Pegawai-pegawai kerajaan ni semua orang bijak-bijak. Orang ada kelulusan tinggi, profesional, skillful, belajar sana sini, duduk bawah kunan. Masya Allah. Bukan saya nak hina kunan. Jangan tindas pegawai ini, jangan kongkong dia, beri kebebasan, bangunkan potensi dia, buka kesaksamaan untuk mereka naik pangkat. Kita ada 6,000 profesor. Macam mana dia nak boleh naik pangkat, membantu negara kita? Ruang itu hanya terbuka bila ada kebebasan. Dan bila kita bercakap tentang kota, kita kena bercakap tentang civil madani, tentang masyarakat madani, civil society. Civil society boleh menerima perbezaan pandangan, fikiran, idea. Boleh membiarkan orang lain berfikir dengan bebas. Kalau masjid, surau di Kongkong, kegiatan rakyat di Kongkong, kebebasan pegawai memberi pandangan di Kongkong, macam mana kita nak membangunkan potensi negara kita? Menurunkan kos hidup. Kenapa Putrajaya, negara kita, kos hidup tinggi? Di Putrajaya, Perpadanan Putrajaya bagi tempat-tempat premis perniagaan kepada orang tengah. Dia orang kau untung. Kalau kita menang Putrajaya, kita hapuskan ruang tengah ni, beri terus pada peniaga. Mana premis yang boleh jual, kita jual kepada mereka. Jangan berfikir nak cari untung daripada lelah, jerit, perih. Jadi lintah darat tengah tu tak bagus, jadi lintah darat. Lintah sawah tak apa. Boleh kita tingkatkan. Kita nak turunkan harga kereta, harga motor. Dulu BN kata tak boleh. Sekarang dia masuk dalam manifesto dia. Tapi dia kata kita bukan tiru, kita putus teks saya. Mana ada lagi tiru jam dulu. Semua orang fotokopi je sekarang. Malang bagi Barisan Nasional. Kita nak uruskan hutang negara kita. Kalau orang kata apa istimewa Datuk Najib, saya boleh beri satu contoh istimewa dia. Dalam masa dia mentadbir sejak 2008 sampai 2013, 5 tahun tak sampai, hutang negara pada zaman Datuk Seri Najib adalah yang paling meroket sekali. Lepas itu dia malahnya roket. Hutang negara naik roket apa? 229 bilion meningkat dalam masa Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Dulu hanya 317 bilion, sekarang sudah 546 bilion. Belanjawan terus divisi. Jadi kalau dia nak kata dia baik, hutang banyak, bagi BRIM, hutang luar negara, kita boleh gantikan dengan lebih baik daripada itu.
Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim patutlah datang malam ini, kalau ikut janji saya dia datang. Tapi mungkin ada masalah-masalah kerana malam ini 3 atau cara dia. Kita tunggu sampai habis. Pukul 12 dia tak datang, saya tunggu. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia tak datang. Kalau saya datang, tadi dia ada belakang sedap, saya tanya dia, mahligai Perdana Menteri itu, dia dapat macam mana? Reporter tu tanya saya pun tak kira jawab. Yang tentunya harga mahligai, pengurusan mahligai itu sangat mahal. Air saja sebulan RM33,000 sebulan. Jawapan rasmi dalam Dewan Rakyat kepada ahli parlimen rangka panjang kalah daripada PAS. Air RM33,000 sebulan, mandi berapa kali satu hari. Panas sangat ke Putrajaya ni. Berendam cukup lah buat bola satu, berendam dalam tu, tak payah salin lagi tu. Tutuplah paip tu. Jangan tak tutup paip. Kalau tutup paip habislah. Putrajaya ni ambil air daripada Selangor. Selangor dah beri percuma 20 meter padu kepada rakyat Selangor. Kalau kita menang Putrajaya, saya nak minta ihsan kerajaan Selangor. Putrajaya pun kita beri free lah 20 meter. Betul, kita nak hapuskan supaya kos pengangkutan menjadi jimat. Rakyat tak payah-payah lebih. Traffic jam kita boleh abolish. Pasal apa? Jam tu sangkut dekat gerbang tol tu. Kalau tak ada gerbang tu, boleh lagi laju. Jadi AES, saya akan melawat pejabat dan tempat AES di Putrajaya. Jadi tak cabut lagi kamera. Dia ready 6 bulan nak jalan terus on. Kita janji kalau menang 6 bulan AES for sure kita hapuskan. Apa nak jadi dengan syarikat kroni itu? Itu dia punya pasal lah. Kroni beras macam mana nak jadi? Saya duduk Kelantan, patut dapat beras murah. Tapi dengan adanya Bernas, satu masa dulu Menteri Pertanian dari kota pula beli beras dari Vietnam 1,400, melalui Bernas kena jual 2,400. Saya di sempadan beras yang murah pun kena bayar mahal. Tujuan kita hapuskan monopoli syarikat-syarikat koloni supaya harga barang dalam negara kita boleh turun. Harga minyak kita nak turun, tapi royalti kita bayar lebih. Dia kata kalau turun naik royalti, Petronas tak ada duit nak melabur. Fikirlah baik-baik sikit. Kalau Petronas bayar lebih pada negeri, Petronas mungkin kurang sikit wang untuk melabur. Tetapi negeri ada wang untuk melabur. Jadi pelaburan tu boleh jalan terus. Kalau tak ada tempat lain nak melabur, negeri boleh melabur balik dalam Petronas. Itu pula boleh nak gerti nak fikir. Putrajaya 95% orang Islam, penduduk Islam. Surau kecil-kecil, parking tak cukup. Nak parking tepi jalan, boleh datang train sama. Bas pula, kadang-kadang fasa-fasa tertentu dia tak lalu. Hujan, bas tak kuyup, kadang-kadang pegawai kita. Macam mana boleh buat planning dulu tak ada parking ni? Orang nak lalu jalan basikal ke? Patut dulu planning dah ada parking ini. Tetapi tak mencukupi pada hari ini. Tak ada siapa ambil peran. Oleh kerana penduduk sini orang Islam majoriti, saya nak bawa konsep Mahat Tafiz Sains yang dah berjaya cemerlang di Kelantan, buka satu di Putrajaya. Kita buat Mahat Tafiz dan Sains. Dia hafal Quran tapi saintis. Putrajaya lah tempatnya. Kenapa pergi terbang nak cari di Kelantan? Ibu bapa duduk Putrajaya. Kita Tan Sri KSU begitu begini.
nak cadang banner Mahatafis, tak ada siapa peduli. Kita dah berjaya di Kelantan, model kita diikuti. Budak ni boleh pergi belajar perubatan sampai Rusia, dah keluar balik jadi doktor, jadi profesional, accountant dan lain-lain. Jadi kita nak buka insya-Allah 1 ataupun 2 Mahatafis di Putrajaya. Tapi kena menang lah. Kalau tak menang, siapa nak bagi tanah? InsyaAllah kita kena menang dan kita akan menang. Baik. Calon UMNO Barisan Nasional. Saya kira Ali Rustam ini adalah cabaran kepada Tan Sri Muhyiddin satu masa. Dia mungkin kalau menang, ahli kabinet, tuan-tuan bayangkan ahli kabinet Datuk Seri Najib, Perdana Menteri dinasihati oleh Datin Seri sekian-sekian, ahli kabinet dia JJ Menteri Kewangan, Jamaluddin Jarjis, apa nama ni, Ali Rastam, Isa Samad, jaga bahagian apa, habislah negara kita. Betul, habislah negara kita. Minta maaf lah. Kita kena hentikan kabinet yang membahayakan negara kita yang juga dibentuk oleh Datuk Seri Najib. Dan Tan Sri Ali Rustam ini saya yakin akan jadi pencabar pada Tan Sri Muhyiddin untuk timbalan Presiden UMNO. Macam mana nak sekat semua tu? Tan Sri Muhyiddin kena ikutlah nasihat saya. Kena buatlah apa-apa kata. Apa kata tu tak boleh cerita sini lah, kita jumpa lain kali. Jadi maknanya negara kita belum selamat. Negara kita tidak selamat kecuali kita bersama memilih pakangan rakyat. Kenapa saya katakan huru hara tidak akan berlaku selain daripada ketentuan Allah? Kerana ikut kajian Majlis Keselamatan Negara sendiri, 80% rakyat Malaysia telah membuat keputusan 2 bulan yang lepas mereka mahukan perubahan dalam negara. % rakyat kita ini telah menetapkan pikiran mereka. Jadi bila rakyat sudah buat keputusan, percubaan huru hara tidak akan berjaya. Namun begitu kita kena terus salat hajat. 1 hari bulan Mei ini, teman guru kita daripada Yaman datang balik ke Putrajaya. Habib Ali bin Abu Bakar, Naib Mudir Darul Mustafa. Saya jemput tuan-tuan yang boleh hadir sama-sama bermunajat dengan beliau. Dan baru ini kita baca Hisnul Mani' yang diwariskan oleh Imam Ghazali. Kita mendoakan kebaikan kepada negara. Dengan doa kita, insya-Allah Allah bukakan pintu langit pertolongan daripadanya. Dan bila Allah memberi pertolongan, manusia akan berbusu-busu memeluk Islam atau menyokong perjuangan kita, dan kita boleh membentuk keamanan, kekuatan dan juga perpaduan dan kemajuan dalam negara kita. Dan alhamdulillah saf pimpinan kita yang teruji, Tugu Jihadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah jadi Timbalan Perdana Menteri, dan UMNO putusan Malaysia masa itu puji dia, berpuih-puih pada Timbalan Perdana Menteri yang memperkenalkan dasar Islamisasi, bina Bank Islam, Universiti Islam. Dr. Razali Nawawi ini salah seorang pengasas Universiti Islam di bawah idea Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila dia kena tendang, dia jadi juara liwat, padahal dulu utusan Malaysia kata dia jagoh Islamisasi. Apa yang membezakan ini? Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan PAS. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim masih dalam UMNO, dia akan dipuji berabuk tinggi. Ini takdir Allah untuk membawa perubahan dalam negara kita. PAS ditendang oleh Tun Mahathir pada tahun 1977. Datuk Seri Anwar Ibrahim ditendang oleh Tun Mahathir 1997. Hari ini PAS dan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh duduk bersama, dibantu oleh rakan kita daripada DAP. DAP, wartawan tanya saya, kalau PAS betul nak memperjuangkan Melayu dan Islam, PAS kena keluar daripada Pakatan Rakyat, tak boleh berkawan dengan DAP kerana DAP Cina.
Apa jawapan yang berhormat? Saya kata kalau logiknya macam itu, UMNO lah kena keluar dulu daripada Barisan Nasional. Kerana MCA itu pun Cina macam DAP. Kita letak DAP lawan di kerusi Cina, lawan MCA dan juga Cina. Kalau UMNO ada tongkat MCA, kita ada tongkat nama dia DAP. Tongkat kita lawan tongkat UMNO. Tongkat UMNO MCA, tongkat kita DAP. DAP dengan MCA, Masya Allah. Presiden MCA, bekas presiden kena charge di mahkamah. Wakelang free zone 8,000 juta punya lebih. 8,000 juta. Lim Kit Siang, Lim Kuan Ing, apa lagi Ing Lim ni, tak ada kena charge MC. Tanggung yang kecil ya, perkawan dengan MC. Kita perkawan kan parti yang bersih, yang menjunjung nilai-nilai yang demokratik dalam negara kita. Di mana tempat DAP? Ganti MCA, ganti gerakan, ganti MSC sebagainya. Apa salah? Politik Malaysia telah diatur dalam realitinya oleh penjajah. Kita berbagai kaum dan bangsa. Islamlah yang paling layak memimpin kaum dan bangsa yang berbagai-bagai, kerana inilah rekod Islam yang paling agung yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu memimpin masyarakat berbagai kaum dengan keadilan Islam. Mereka akan menikmati kemanisan keadilan Islam itu. Dan yang itu wujudlah perpaduan dalam negara kita. Aku akan berdiri di tengah padang. Jadi kita mempunyai masa depan yang cemerlang. Masa yang sangat kritikal dan taktikal. Berdiri aku tengah dengan kat izin tangan. Allah, kita akan melangkah untuk terjaya. Tapi yang belum sampai terjaya adalah saya. Kerana saya bertanggung di situ, benar ataupun salah ketentuan Allah SWT, tetapi dengan izin, sokongan saudara-saudari, rakan-rakan kita di Terjaya, insya-Allah Malaysia akan berubah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.